Assalamualaikum, hari ini saya nak share dengan tuan-tuan tentang solar charge controller. Dekat tangan saya ni ada sebuah solar charge controller jenis MPPT, maksimum current 40A dan kita boleh gunakan ni untuk sistem 12 volt dan juga sistem 24 volt. Untuk solar charge controller ni, saya beli dengan harga RM60 dan ada juga seller yang lain yang jual dengan harga RM58. Tapi selama ni, solar charge controller yang saya gunakan jenis MPPT juga, maksimum current 40A, tapi harga dia RM580. Jadi, tujuan video hari ini, kita nak tengok adakah solar charge controller yang berharga RM58 ataupun RM60 ni setanding dengan solar charge controller RM580. Kalau berdasarkan spek, semuanya sama. Dan kalau testing ni, kita tengok solar charge controller yang ni pun standing dengan yang mahal ni. Buat apa kita nak beli yang mahal? Baik kita beli yang murah ni. Tapi nak tahu betul ataupun tak, kita kena test dulu. Mungkin ada yang berpendapat, tak adil lah kita nak bandingkan yang murah ni dengan yang 10 kali ganda lebih mahal. Tapi sebenarnya apa yang kita nak bandingkan ni adalah berdasarkan spek untuk solar charge controller ni sendiri. Kalau dia kata ni MPPT, mestilah MPPT. Kadang-kadang tak semestinya yang murah ni kita tak boleh guna. Kalau yang murah ni pun dah cukup dengan keperluan kita, kenapa kita perlu belanja lebih? Sedangkan yang murah ni pun kita dah boleh guna dan speknya seperti yang diiklankan. Dan tujuan kita nak test hari ni, kita nak tengok adakah solar charge controller ni menepati spek yang dinyatakan, spek yang diiklankan. Itulah tujuan kita nak test hari ni. Kita nak tengok adakah betul ni MPPT solar charge controller dengan maksimum charging current 40A. Untuk kita pilih peralatan dalam sistem kuasa solar ni bukan bergantung pada brand semata-mata. Tapi pemilihan peralatan ni adalah berdasarkan keperluan sistem yang kita nak buat, sistem yang kita nak pasang. Sebagai contoh, katalah tuan-tuan nak buat sistem kuasa solar yang simple untuk pagar elektrik dengan menggunakan satu solar panel 100 watt. Jadi untuk situasi macam tu, tuan-tuan tak perlukan MPPT solar charge controller, tuan-tuan cuma perlukan PWM solar charge controller saja. Jadi tak semestinya kita perlukan solar charge controller yang mahal dalam semua keadaan. Yang mana kita nak guna ni berdasarkan keperluan sistem yang kita nak pasang. Sebagai contoh, dekat sini kita ada pelbagai jenis peralatan untuk sistem kuasa solar. Yang ni MPPT solar charge controller, maksimum charging current 40A, harga RM580. Yang ni pula PWM solar charge controller, maksimum current cuma 30A, harga dia cuma RM252. Yang ni memang design khas untuk pemasangan dalam camper van. Jadi kat sini tuan-tuan boleh nampak, kalau tuan-tuan perlukan PWM tapi tuan-tuan beli MPPT, dah menjadi satu kerugian separuh pada harga. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan nak beli peralatan solar ni, kena beli berdasarkan keperluan. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan cuma perlukan PWM dan charging current di bawah 10A, tuan-tuan tak payah beli pun yang RM250 ni. Tuan-tuan cuma perlukan yang harga RM50 saja. Dan untuk sistem yang lebih besar, tuan-tuan perlukan AC output, sistem hybrid, ada sambungan TNB, ada sambungan generator. Tuan-tuan boleh gunakan all-in-one inverter macam ni. Dekat dalam ni ada solar charge controller, ada inverter, ada ATS, ada sekali dengan battery charger. Ni all-in-one inverter untuk sistem yang lebih besar. Dan kebiasaannya untuk pemasangan solar di kebun, inilah inverter yang saya gunakan. Jadi yang paling penting, kita kena pilih peralatan yang sesuai dengan keperluan kita. Dan hari ni kita nak tengok kalau betul solar charge controller ni adalah MPPT 40A, kita boleh gunakan yang ni dan kos pemasangan solar pun akan jadi lebih rendah. Spesifikasi untuk charge controller yang kita nak test hari ini, rated voltage ataupun sistem voltage adalah untuk sistem 12 volt dan juga sistem 24 volt. Rated current 40A, maksimum PV voltage adalah 50 volt. Maksimum PV input power untuk sistem 12 volt 500 watt dan untuk sistem 24 volt pun 500 watt juga. Ini pelik sikit. Sebab kebiasaannya kalau untuk sistem 12 volt maksimum 500 watt, kalau kita buat sistem 24 volt, maksimum PV power input adalah 1000 watt, satu kali ganda lebih besar. Kalau kita tengok yang ni pula, yang ni model ML2440, untuk sistem 12 volt, maksimum power daripada solar panel adalah 550 watt
Dan kalau kita gunakan sistem 24 volt, maksimum solar panel adalah 1100 watt. Kebanyakan solar charge controller, kalau kita gunakan sistem 24 volt, kita boleh sambungkan kepada solar panel yang power 1 kali ganda lebih besar berbanding 12 volt. Dan untuk yang ni, maksimum solar voltage open circuit adalah 100 volt. Maksudnya kalau kita buat sambungan solar panel, kita kena pastikan sambungan solar panel ataupun solar array kita tu voltage yang mestilah di bawah 100 volt. Sebab 100 volt ni adalah maksimum yang dia boleh terima. Sebenarnya tuan-tuan, banyak juga benda pelik yang saya jumpa dengan solar charge controller tu, tapi yang tu sekejap lagi lah. Yang penting sekarang ni kita nak test, kita nak tengok adakah betul solar charge controller tu adalah MPPT solar charge controller. Yang lain tu sekejap lagi kita sentuh. Okey tuan-tuan, saya dah mount MPPT solar charge controller ni dan saya dah sambungkan kepada bateri. Bateri ada dekat bawah, bateri lithium iron phosphate 100 mAh. Yang merah ni positif, sambung dekat terminal start, dan daripada terminal start saya sambungkan kepada breaker, daripada breaker masuk kepada bahagian positif dekat solar charge controller. Dan untuk negatif pun sama juga, bahagian negatif saya sambungkan dekat terminal start dan sambungkan dekat bateri di bawah. Tapi malangnya bila saya cuba onkan breaker ni, charge controller ni tak hidup. Kalau kita test dengan multimeter pada terminal bateri dekat solar charge controller ni, kita akan dapat 13.19 volt. Bermaksud kita dah ada sambungan antara bateri dengan solar charge controller ni. Tapi solar charge controller ni tak nak on, tak hidup juga. Inilah tuan-tuan salah satu risiko yang tuan-tuan akan hadapi bila kita beli solar charge controller yang murah macam ni. Benda ni memang biasa berlaku. Kalau tuan-tuan tengok dekat Shopee, dekat Lazada pun, dekat ruangan komen tentang produk ni pun, tuan-tuan akan jumpa orang yang beli solar charge controller yang sama tapi tak hidup, tak boleh nak on. Jadi kita akan bongkar sampai habis tentang solar charge controller ni. Walaupun tak boleh nak on, kita tak boleh test dengan solar panel. Ada beberapa cara lagi yang kita boleh gunakan untuk kita tentukan sama ada ni betul ataupun tak MPPT ataupun PWM. Dan tadi pun saya sempat tengok dekat YouTube, dekat blog, memang ramai yang bagi tahu. Tapi ada pertikaian lah. Ada yang kata ni MPPT, ada yang kata ni PWM. Tapi untuk situasi kita hari ni, nak kata PWM tak boleh, nak kata MPPT pun tak boleh sebab langsung tak boleh nak on. Untuk solar charge controller, pada bahagian belakang solar charge controller ni mesti ada heatsink untuk membebaskan haba panas semasa kita charging bateri. Maksudnya bila kita sambung kepada solar panel, kita charge bateri, dia akan menghasilkan haba. Jadi pada bahagian belakang solar charge controller mesti ada heatsink. Semakin tinggi nilai current, semakin besar saiz heatsink yang ada. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, ini contoh yang MPPT 40M. Tuan-tuan boleh bandingkan heatsink yang ada pada solar charge controller ni dengan heatsink yang ada pada solar charge controller yang ni. Current sama 40M, 40M. Tapi kenapa yang ni heatsink dia terlampau kecil dan mungkin ada dekat dalam, dan mungkin juga cover belakang ni lah sebagai heatsink dia. Dan untuk heatsink ni kebiasaannya dibuat daripada aluminium. Yang ni confirm aluminium. Yang ni kita tengok adakah aluminium ataupun metal. Dekat sini saya ada magnet. Dan kalau ikutkan, untuk aluminium dia takkan attract kepada magnet, cuma besi saja. Ni contoh ada magnet, ni besi, ni pula aluminium, memang takkan melekat. Untuk yang ni, ini memang besi, bukan aluminium. Untuk solar charge controller, bahagian heatsink ni mestilah dibuat daripada aluminium, bukannya besi. Tapi tak apa, kita tengok, mungkinlah, mana tahu aluminium dia campur dengan besi kan. Kita cuba tengok. Okey tuan-tuan, kalau tengok dekat sini memang terbukti ini bukan aluminium. Aluminium saja yang boleh digunakan sebagai heatsink, tapi yang ni adalah besi, metal. Untuk solar charge controller, heatsink memang sangat kritikal, memang sangat penting. Sebab kalau tak ada heatsink, solar charge controller menjadi panas, dia akan reduce charging current. Sebab itulah kalau tuan-tuan nak beli solar charge controller, MPPT ataupun PWM, pastikan dia ada heatsink yang besar untuk menyerap haba kepanasan. Kalau charge controller tu masih lagi panas,
apa yang akan berlaku? Dia akan reduce charging current dan tuan-tuan tak akan dapat maksimum power daripada solar panel. Itu memang sangat penting. Kalau kita bandingkan dengan solar charge controller yang murah ni pun daripada SRNE ni, kalau tuan-tuan tengok dekat bawah ni, kita nampak flat, tapi ini bukan metal tapi aluminium. Sebab tu magnet ni tak boleh lekat dekat bahagian belakang solar charge controller ni. Kita tengok pula PWM solar charge controller yang lagi satu. Ini pun saya rasa sama juga daripada aluminium. Dan semua solar charge controller dekat bahagian belakang ni heatsink mestilah daripada aluminium, bukan metal. Yang ni pun sama walaupun PWM, dia pun daripada aluminium. Magnet tak boleh lekat. Okey, memang metal. Ini dia punya user manual dan ni adalah board yang ada dekat dalam solar charge controller tadi. Dekat manual ni jelas dinyatakan kat sini, untuk model BL912B ni, charge currentnya hanya 30A saja, bukan 40A. Dan dekat sini tuan-tuan boleh nampak dengan jelas, model board ni adalah BL912B. Maksudnya untuk board ni hanya 30A saja. Sekarang ni tuan-tuan, kita tengok pula macam mana rupa dekat dalam real MPPT solar charge controller. Kita tengok beza dia. Okey, inilah komponen-komponen yang ada dalam MPPT solar charge controller. Kalau tuan-tuan bandingkan dengan yang ni, yang fake ni, tuan-tuan boleh tengok ni saja board yang ada, ni saja komponen yang ada. Tak ada coil, kapasitor pun kecil-kecil saja. Ini bukan MPPT tapi ini adalah PWM solar charge controller. Bukan 40A tapi 30A saja. Dekat luar dia tulis 40A tapi board dekat dalam cuma 30A saja. Dan inilah dia gambaran apa yang ada, apa yang sepatutnya ada dalam MPPT solar charge controller. Semakin tinggi maksimum charging current, semakin besar dan semakin banyak komponen yang ada dekat dalam ni. Kalau kita tengok saiz terminal untuk sambungan pun, tuan-tuan boleh tengok perbezaan yang sangat ketara. Yang ni terminal semua kecil saja. Kabel 10 AWG pun tak boleh masuk habis dekat terminal ni. Kalau yang ni memang sangat besar. Kalau kabel 6 AWG pun tuan-tuan boleh sambung direct dekat sini. Memang jauh beza antara fake MPPT dan real MPPT solar charge controller. Sekarang ni tuan-tuan, kita tak payah buang masa lagi dengan charge controller penipu tu. Sekarang ni saya nak share dengan tuan-tuan apa beza antara MPPT charge controller dengan PWM solar charge controller. Untuk charge controller yang ni memang ada mounting template ni, jadi mudahlah kita nak tanda dekat mana kita nak tebuk lubang, nak pasang skru untuk mounting solar charge controller ni. Kemudian bolehlah kita mounting kita punya solar charge controller. Pastikan berada pada lubang yang betul. Kemudian kita slide ke bawah. Dah siap. Okey, dah siap buat sambungan. Sambungan pun sama macam tadi. Ini pergi ke bateri. Ini terminal start, positif, negatif. Positif sambung pada bahagian positif dekat solar charge controller. Negatif sambung dekat bahagian negatif dekat solar charge controller. So kita akan onkan. Okey, hidup, tak ada masalah. Dan setakat ni pun untuk barang SRNE ni, bila saya beli barang tu sampai tak pernah sekali pun barang tu rosak. Sebab untuk SRNE ni sebelum barang tu dikeluar daripada kilang, dia orang ada quality control untuk cek dan pastikan barang yang akan dihantar tu dapat berfungsi dengan baik. Solar panel saya akan bawa keluar, kita akan letak dekat luar, kita tarik kabel masuk ke dalam. Dan cuaca hari ni pun nampak cantik. Sesuai lah untuk kita buat test ni. Ini solar panel pada Qcell 400 watt. Kita sambungkan kabel untuk solar panel. Dan bahagian hujung kita sambung dekat solar panel. Saya nak sambungkan dulu Bluetooth adapter ni supaya kita boleh monitor dekat handphone saja. Dan kita boleh onkan breaker untuk solar panel ni. Okey tuan-tuan, sekarang ni daripada solar panel kita dapat 294 watt. Current daripada solar panel 9.16A, tapi current yang masuk ke bateri adalah 20.5A. Untuk solar panel tu, maksimum power adalah 400 watt dan current maksimum adalah 10A. Kalau PWM, katakanlah kita dapat solar panel 9A,
9am jugalah yang akan masuk ke bateri. Tapi untuk MPPT ni, kalau kita tengok kat sini, kita dapat daripada panel 9am, tapi current yang masuk ke bateri adalah 21am. Sebab itulah MPPT ni lebih efisien dan harga MPPT solar charge controller ni lebih mahal. Inilah beza antara PWM dan juga MPPT. Sekarang ni saya dah sambungkan pula kepada PWM solar charge controller. Yang ni pun sama juga daripada SRNE. Yang ni maximum charging current adalah 30am. Dan yang ni memang design khas untuk pemasangan dalam camper van. Dan sebenarnya saya tengok untuk charge controller ni sesuai juga kita buat untuk power station, yang portable power station. Biasanya kita gunakan PWM solar charge controller. Kita boleh gunakan solar charge controller ni sebab dia punya mounting ni special sikit. Kita boleh flush mount. Sebagai contoh, kalau dekat dalam camper van pun, bayangkanlah ni dinding camper van, tuan-tuan boleh pasang tebuk lubang, so kita takkan nampak wire yang bersabut lah. Wire semua ada dekat belakang. Dan untuk yang ni pun dia ada Bluetooth connection, kita boleh monitor dekat handphone. Dan untuk Bluetooth adapter ni ada beza. Untuk yang ni, untuk ML series ni BT1, dan untuk yang ni PWM ni digunakan BT2. Dan untuk tuan-tuan dapatkan solar charge controller Bluetooth adapter ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Jadi sekarang kita nak tengok berapa M yang kita dapat daripada solar panel dan berapa M juga yang kita dapat yang akan masuk ke bateri. Cuma sekarang ni cuaca mendung sikit, mungkin kita akan dapat power yang rendah. Okey, model untuk charge controller ni HV2430, kita tengok. Dan ni kita cuma dapat 36 watt saja daripada solar panel sebab sekarang ni mendung sikit. Kalau tengok sini, current daripada solar panel 2.68am dan current yang masuk ke bateri sama. Inilah beza antara PWM dan MPPT. Berapa M yang kita dapat daripada solar panel, itulah jumlah current yang akan masuk ke bateri. Sebab itulah MPPT solar charge controller ni lebih mahal berbanding PWM. Dan sebab tu jugalah banyak manufacturer, banyak seller-seller jual barang tipu. Sebab dia tahu MPPT ni kebiasaannya harga lebih mahal tapi dia jual murah, orang akan beli. Itulah masalah kita dekat Malaysia ni. Sebab kita terlalu cenderung untuk beli barang yang murah. Sebab itulah kita dekat Malaysia banyak lambakan barang-barang solar yang tipu, barang-barang yang fake. Okey tuan-tuan, tadi saya dah bagi tahu tuan-tuan, ada masanya kita tak perlu gunakan MPPT, kita cuma perlukan PWM saja. Jadi dalam situasi mana yang sesuai kita gunakan PWM ni. Okey, untuk PWM ni dia lebih sesuai untuk solar panel yang kecil dan sambungan solar panel adalah secara selari. Sebab solar panel ni kalau kita sambungkan secara selari, yang digandakan adalah current, voltage tetap sama. Untuk situasi solar panel 400 watt ni, kalau kita dapat maksimum daripada solar panel 400 watt pun, charging current tetap akan dapat 10 saja maksimum, dia takkan lebih. Sebab berapa banyak current yang kita dapat daripada solar panel, itulah jumlah current yang akan masuk ke bateri. Untuk MPPT pula, kalau kita dapat voltage 45 volt daripada solar panel, apa yang akan jadi? Jumlah current yang akan kita dapat daripada solar charge controller untuk charge bateri adalah 1 kali ganda lebih tinggi. Sebab semua power yang ada daripada solar panel tu dimanfaatkan dan ditukar menjadi current untuk charge bateri. Jadi untuk PWM ni, kalau tuan-tuan nak gunakan 400 watt solar panel, maksudnya tuan-tuan kena beli 4 keping solar panel 100 watt dan tuan-tuan kena buat sambungan secara selari, current akan berganda. Untuk 1 keping solar panel 100 watt, current maksimum 5 tuan-tuan buat sambungan selari 4 keping solar panel. Jadi dalam solar ni, kita kena pandai pilih mana satu peralatan yang sesuai yang kita gunakan berdasarkan situasi pemasangan kita. Dan bagi saya, kadang-kadang orang bila dia dah mula dengan solar ni, semua dia nampak MPPT saja. Tak perlu tuan-tuan. Ada masa kita boleh gunakan PWM saja. Sebagai contoh untuk camper van. Untuk camper van memang agak mustahil untuk kita pasang sekeping solar panel 400 watt dekat atas bumbung sebab ada masalah ruang yang tak cukup. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh gunakan solar panel yang lebih kecil. Sebagai contoh, kita beli 3 ataupun 4 keping solar panel 100 watt dan kita sambungkan secara selari. Secara tak langsung kita akan gandakan charging current. Tapi untuk pemasangan di rumah ataupun di kebun, kita tak ada masalah ruang solar panel yang besar. Jadi kita boleh gunakan solar panel yang lebih besar, voltage lebih tinggi. Jadi yang lebih sesuai kita boleh gunakan MPPT solar charge controller. Dan untuk cerita pasal solar ni pun, selepas ni kita akan ada banyak lagi tutorial. Dan video hari ni cuma nak cerita pasal MPPT yang fake tu saja. Yang selepas ni kita akan pergi lebih detail untuk setiap solar charge controller yang ada ni.
Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Golf Politik Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.